pengenalan kursus latihan industri. Baik, kursus latihan industri, maksudnya latihan industri ini adalah salah satu kursus yang perlu, yang wajib anda ambil ataupun anda laksanakan dalam untuk mencukupkan ataupun melayakkan anda mendapat diploma. Okey, dan latihan industri hanya layak bagi pelajar yang telah habis semua kursus-kursus lain semasa pengajian dia di Politeknik. Maksudnya subjek SEM1 sampai subjek SEM5 tu, kursus SEM1 sampai SEM5 semua anda dah lulus, maka layaklah anda untuk latihan industri. Jika ada kursus yang tercicir, anda perlu selesaikan dulu kursus yang tercicir tu, barulah boleh menjalani atau mengambil kursus latihan industri. Faham Baik, apa dia sebenarnya latihan industri? Latihan industri adalah merujuk kepada penempatan pelajar di sesebuah organisasi untuk menjalani latihan praktikal yang diselia dalam industri yang dipilih, sama ada di luar ataupun di dalam negara, dan jangka masa yang dalam tempoh jangka masa yang ditetapkan sebelum layak dianugerahkan sijil, diploma atau ijazah sarjana muda. So itu definisi latihan industri. Okey. Baik, secara umumnya, okey, apa yang kami nak, okey, setelah anda tamat latihan industri, anda sepatutnya didedahkan dengan melaksanakan atau kecekapan melaksanakan tugas yang berkaitan. Bila anda dah menjalani latihan industri, tugas tu anda dah familiar, anda dah faham, anda boleh lakukan dengan cekap. Okay? Dan tugas yang cekap ni diperlukan oleh industri. Khusus latihan industri mendedahkan pelajar dari segi celik teknologi. Mungkin teknologi yang ada di industri lebih advance, lebih hebat, lebih canggih daripada apa yang yang ada di Politeknik. Jadi bila anda menjalani latihan industri, anda akan lebih faham, anda lebih terbuka, anda dapat mempelajari ilmu-ilmu ataupun teknologi-teknologi yang terkini, dapat berkomunikasi dengan berkesan. Okay? Mungkin selama ni di Politeknik anda cuma berhubung dengan pensyarah, dengan rakan sekelas atau rakan-rakan di Politeknik itu sendiri dalam generasi anda saja. Tapi bila anda laksanakan latihan industri, bagaimana anda nak berhubung dengan majikan, dengan penyelia anda, dengan rakan sekerja yang usianya berbeza, dan semua ni memberi anda pengalaman, memberi anda satu ilmu bagaimana hendak berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang di industri. Okay? Mengamalkan kemahiran sosial dan kerja berpasukan. Bila anda menjalani latihan industri, mungkin anda diberi kerja berseorangan, dan mungkin juga anda diberi kerja secara berkumpulan. Jadi bagaimana anda nak tackle kerja itu secara berseorangan ataupun secara berkumpulan dengan baik. Okay? Anda faham ataupun mempelajari tentang dasar prosedur dan peraturan. Ada banyak prosedur-prosedur, peraturan yang perlu anda ketahui, dan bila anda berada di latihan industri, berada di industri, anda lebih faham. Mungkin apa yang pensyarah sampaikan secara teorinya anda mungkin tak nampak, tapi bila anda berada di firma yang anda mohon tempat LA itu, baru anda lebih meyakinkan ataupun lebih anda lebih faham tentang peraturan dan prosedur yang pensyarah anda telah sampaikan sebelum ni. Okey. Selain daripada itu, etika profesional dan pelaporan juga dititik beratkan. Anda akan didedahkan tentang semua ini.
Dalam masa yang sama, ia akan melengkapkan anda dengan pengalaman kerja yang sebenar. Okay. Jika anda dapat perform ataupun laksanakan tugas ini dengan baik, majikan nampak anda dan dia tak mahu kehilangan anda, kemungkinan besar anda akan diserapkan terus bekerja di situ. Jadi ini adalah satu win-win situation untuk anda. Anda dapat pekerjaan, majikan dapat pekerja yang terbaik macam anda. Okay. Jadi masa latihan industri tu dia dapat nampak semua tu. Okay. Baik, seterusnya untuk kursus latihan industri, dia ada 4 kursus atau 4 kod yang berbeza untuk program-program yang tertentu lah. Lihat kat sini, kodnya DUT 40110 adalah untuk pelajar DAS, DKA, DSB, DIB, DSK, DHF dan DUP. Dia membawa 10 jam kredit, 20 minggu latihan industri plus 2 tambah 2, maksudnya 2 minggu untuk penilaian. Okay. Tapi kalau selalunya penilaian tu sehari je, tapi ruang untuk buat penilaian berlangsung dalam masa tempoh 2 minggu. Prasyarat tu tiada, dan ia adalah proses PMP di organisasi. Seterusnya DUT 600-610 ini hanya untuk pelajar elektrik, DEP dan DTK. Kod khusus ni membawa kepada 10 jam kredit. Tempohnya tetap sama, 20 minggu juga, dan ada plus 2 untuk 2 minggu penilaian. Prasyarat tiada, dan dia adalah proses ialah PNP, realiti di organisasi. Okay. Seterusnya DUT 7019. Okay. Ini hanya untuk pelajar DDT. Dia membawa kepada 9 jam kredit, tempoh masa 20 minggu juga. Dan DUT 60019 atau 60019 ini untuk program selain daripada program JKE, DEP dan DTK. Dia membawa 9 jam kredit, ada 20 minggu. Okey. Baik. Kursus-kursus apa yang perlu anda ambil ni, kod-kodnya akan ditentukan oleh jabatan dan kami lah. Jadi sentiasa alert ataupun boleh berhubung dengan IPLI dan jabatan untuk memastikan kod apa yang sepatutnya anda ambil. Macam pelajar kejuruteraan elektrik dari Jabatan Kejuruteraan Elektrik, dia perlu mengambil kod DUT 60019. Okay. Baik, kita lihat learning outcome ataupun CLO. Untuk kod DUT 40110 dan DUT 7019 ada 5 CLO. CLO pertama berkaitan tentang pengetahuan dan kemahiran, yang spesifik dengan program yang anda ambil. Yang kedua adalah berkaitan tentang komunikasi secara berkesan. Yang ketiga berkaitan tentang kerja pasukan. Yang keempat, CLO keempat adalah yang berkaitan tentang profesional dan etika. Dan yang kelima berkaitan tentang menerangkan tugas ataupun pelaporan. Untuk CLO DUT 600-610 ini untuk pelajar DTK dan DEP, ada 7 CLO. Yang pertama adalah berkaitan tentang task ataupun boleh melaksanakan tugas. Yang kedua berkaitan tentang responsibility as a engineering technician, tanggungjawab sebagai juruteknik. Yang keempat berkaitan tentang work ethics, etika di tempat kerja. Yang ketiga, yang keempat adalah kebolehan untuk melaksanakan tugas
secara individu ataupun berkumpulan. Yang kelima, menunjukkan oral communication skill, ya. Macam mana skill berkomunikasi. Yang keenam, penulisan report. Dan yang ketujuh adalah berkaitan tentang lifelong learning ataupun pembelajaran sepanjang hayat. Itu adalah CLO untuk DUT 600-610. Baik, untuk DUT 619 ada 6 CLO. Yang pertama adalah melaksanakan tugas mengikut job requirement, keperluan kerja. Yang kedua, CLO yang kedua, effective social skill, okay, dan responsibility-nya. Yang ketiga berkaitan tentang value, attitude dan professional di tempat kerja. Yang keempat berkaitan tentang communication dan leadership. Yang kelima berkaitan tentang information management and lifelong learning, okay. Dan yang keenam berkaitan tentang financial skill dan entrepreneurship. So itu adalah CLO ataupun learning outcome untuk kursus-kursus LI. Okay. Baik, kenapa perlu data industri? Ia bagi memenuhi keperluan kurikulum pengajian dan itu adalah syarat penganugerahan diploma. Okay. Jadi sepatutnya bila anda menjalani latihan industri dengan jayanya, anda didedahkan dengan alam pekerjaan, dengan teknologi yang terkini, dapat berpeluang mengaplikasikan teori yang telah dipelajari daripada SEM 1 sampai SEM 5 tu, membentuk satu kemahiran dalam berkomunikasi, ada keyakinan dan kompetensi yang tinggi dalam diri, menanam sikap amanah dan tanggungjawab, memberi peluang pekerjaan, menambah pengalaman, menambah ilmu dan menambah modal lah dapat allowance. Jadi inilah yang anda akan perolehi setelah anda menjalani latihan industri.